Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Zakwan bin Mat Daud. Nombor matrik P105142 pada hari ini akan berkongsi dengan anda semua berkaitan tugasan kedua. Okey, iaitu analisis artikel jurnal berkaitan tiga aspek yang utama. Baik, jurnal yang dipilih ada 5, iaitu pertama pengintegrasian aplikasi ICT berkaitan hadis dalam pengajaran khusus berkaitan hadis Universiti Awam Malaysia. 2, penguasaan pengajaran Al-Quran. Ketiga, pembangunan persiapan interaktif audio buku pendidikan Islam. Keempat, tahap pengetahuan dan kesediaan guru pendidikan Islam di sekolah menengah. Kelima, keberkesanan gamifikasi global halal game. Dan kelima-lima jurnal ini diambil tidak melebihi tempoh 5 tahun kebelakangan. Baik, elemen pertama yang akan dibincangkan ialah berkaitan bahasa dan gaya penulisan. Baik, untuk jurnal yang pertama, jika dilihat pada laras bahasa adalah bersifat ilmiah. Kita boleh lihat istilah yang digunakan adalah bersifat khusus dan sukar untuk difahami oleh penutur biasa. Kita dapat lihat adanya istilah-istilah seperti ilmu al-jarh wal ta'dil, ilmu rijal, ilmu asma' wal kuna', iaitu ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam cabang-cabang ilmu hadis. Okey, baik, untuk jurnal yang kedua, laras bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah. Terdapat kesempurnaan bahasa, iaitu dari segi kestabilan dan kelenturan kepelbagaian bahasa. Dapat lihat pada contoh ayat diambil, iaitu sebagai seorang insan, tuntutan mempelajari dan mentadabburkan Al-Quran juga diwajibkan ke atas mereka sebagaimana golongan tipikal. Untuk jurnal yang ketiga, laras bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah. Terdapat format bibliografi, nota kaki dan indeks yang digunakan dalam penulisan. Untuk jurnal yang keempat, laras bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah. Kita dapat lihat gaya bahasa juga menunjukkan penulisan, menunjukkan kematangan dan keintelektual. Untuk jurnal yang kelima, laras bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah. Terdapat ragam ayat pasif dan ayat majmuk. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, dari segi sudut tata bahasa dan mekanisme penulisan, pada jurnal yang pertama, terdapat kesilapan pada ejaan mereka, iaitu tertinggal huruf I. Terdapat juga kesalahan dari segi morfologi, iaitu penggunaan kata sendi pada perkataan di kalangan, sepatutnya ditulis dalam kalangan. Untuk jurnal yang kedua, terdapat kesalahan kata majmuk, iaitu pada perkataan mereka bentuk yang sepatutnya dijarakkan. Untuk jurnal yang ketiga, perkataan bilangan, iaitu 2, sepatutnya ditulis dengan dalam bentuk perkataan. Okey, jadi sebagaimana yang ditulis dalam penulisan adalah mengikut format yang betul lah. Okey, untuk jurnal yang keempat, format penulisan perkataan bahasa Inggeris, iaitu ditulis menggunakan huruf yang condong. Jadi penulisan ini adalah tepat sebagaimana pada ayat yang ditulis format maklum balas adalah merujuk pada 5 mata skala Likert. Okay, untuk jurnal yang kelima, terdapat kesalahan pada penggunaan kata majmuk, iaitu perkataan diguna pakai yang sepatutnya dieja secara terpisah. Kerana kita maklum bahawa terdapat 15 kata majmuk saja yang dieja secara rapat kerana dianggap telah mantap penggunaannya. Kemudian pada perkataan ayat menggunakan terma ini di dalam halaman, sepatutnya ditulis dengan hanya dalam halaman saja, kerana kata sendi adalah untuk merujuk pada ruang atau tempat. Dari segi struktur ayat, kita dapat lihat pada jurnal yang pertama, penggunaan tanda koma yang banyak pada perenggan yang kedua telah menyebabkan ayat dihasilkan menjadi terlalu panjang. Jadi dia
adalah kurang gramatis. Untuk jenis yang kedua, penggunaan ayat yang lengkap, jadi tiada permasalahan. Jenis yang ketiga telah penggunaan penanda wacana, telah memantapkan lagi keutuhan penulisan. Bagi jenis yang keempat, penggunaan ayat yang gramatis dan juga mengikut peraturan tata bahasa telah menjadikan penulisan itu satu penulisan yang baik. Untuk jenis yang kelima, penggunaan penanda wacana juga menjadikan penulisan itu penulisan yang baik. Untuk dari segi aspek emotif, 5 jenis yang dikaji tiada penggunaan perkataan emotif. Jadi penulisan artikel adalah menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai. Dari segi faktor keinggrisan, pada jenis yang pertama kita dapat lihat penggunaan perkataan teknologi maklumat dan komunikasi yang disingkatkan kepada ICT. Jadi penggunaan istilah ICT ini adalah kurang tepat, yang sepatutnya ditukarkan kepada TMK. Untuk jenis yang kedua, penggunaan istilah Braille, iaitu bagi merujuk pada sistem tulisan orang buta, telah digunakan dalam penulisan. Walau bagaimanapun, penggunaan Braille dianggap satu penggunaan yang betul lah untuk merujuk kepada bidang orang buta. Untuk jenis yang ketiga, tiada unsur kegerisan yang dapat dikenal pasti. Untuk jenis yang keempat, penggunaan istilah ICT juga digunakan, yang sepatutnya ditukar kepada TMK. Untuk jenis yang kelima, telah wujud unsur-unsur kegerisan melalui penggunaan perkataan komprehensif, technicality dalam penulisan. Okey, baik. Untuk aspek jargon, bombastik dan ekstrim, pada jenis yang pertama, penggunaan kosakata terbit adalah dianggap kurang sesuai, kerana kita dapat lihat pada perkataan ayat, ilmu ini telah mengalami pelbagai perubahan semenjak terbit daripada Nabi SAW. Jadi perkataan terbit dianggap kurang sesuai. Untuk jenis yang kedua, penggunaan sesekali dalam penulisan menunjukkan satu nilai yang ekstrim. Untuk jenis yang ketiga, penggunaan perkataan tidak asing juga menunjukkan nilai yang ekstrim. Contohnya dalam ayat, kekangan akses terhadap golongan OKU dalam mendapatkan bahan mata mengajar untuk sistem pendidikan negara adalah suatu isu yang tidak asing. Okey, jadi isu ni, penggunaan tidak asing itu menunjukkan nilai ekstrim dalam penulisan. Untuk jenis yang keempat, penggunaan kata enteng adalah merupakan satu istilah bombastik yang tidak sepatutnya digunakan dalam penulisan. Untuk jenis yang kelima, penggunaan perkataan amat dan layak juga telah menunjukkan nilai ekstrim dalam penulisan. Dinyatakan, dan ini menjadi tanda aras bahawa kajian ini adalah amat baik dan layak diterima. Okey, jadi penggunaan amat dan layak adalah tidak sesuai dalam penulisan kerana menunjukkan nilai ekstrim. Dari segi istilah khas, okey, dari jenis yang pertama, penggunaan istilah khas telah digunakan secara konsisten. Jadi tiada permasalahan. Untuk jenis yang kedua, telah digunakan penggunaan akronim tetapi tidak dinyatakan terlebih dahulu, iaitu akronim OKUMP. Ini telah menyebabkan kekeliruan bagi para pembaca. Untuk yang seterusnya, jenis yang ketiga, penggunaan istilah khas telah digunakan secara konsisten. Untuk jenis yang keempat dan kelima juga telah menggunakan penggunaan istilah khas yang secara konsisten. Untuk elemen yang kedua, kita akan lihat dari segi pengembangan huraian ayat. Okey, baik. Untuk huraian yang pertama, jenis yang pertama, pernyataan telah dibuat dan sokong oleh kajian kepustakaan yang dinyatakan dengan jelas sumber rujukannya. Okey, jadi tiada sebab permasalahan. Untuk jenis yang kedua, bahasa yang jelas dan tepat telah digunakan. Jenis yang ketiga, dia telah menggunakan kita panggil penggunaan pengujahan langsung dalam penulisan dengan memasukkan skrip tembual. Jadi ini dianggap kurang sesuai. Okey, untuk jenis yang keempat, penggunaan pengujahan langsung telah dibuat juga
iaitu tanpa mengubah sebarang struktur ayat mengikut kefahaman penulis. Okey, jadi untuk jurnal yang kelima telah digunakan penggunaan perubahan tidak langsung kerana kita dapat lihat adanya perubahan struktur ayat yang asal mengikut kefahaman penulis sebelum dimasukkan dalam penulisan. Dari segi teori, hanya jurnal yang keempat telah dinyatakan teori yang digunakan dengan jelas, iaitu penulis mengatakan kajian ini didasari oleh dua konstruk, iaitu pertama pengetahuan dan yang kedua ialah kesediaan. Okey, baik, konstruk ini merupakan satu proses berterusan yang berlaku pada para guru dan berpengaruh ke atas tindakan dalam menjalankan PDP. Okey, baik, dari segi koheren dan kohesi, keseluruhan dapat dinyatakan bahawa kelima-lima jurnal adanya unsur koheren dan unsur kohesi. Jadi kedua unsur ni amat penting dalam penulisan ilmiah bagi menunjukkan kesinambungan idea dalam penulisan. Okey, baik, dari segi pemakanan dan pembinaan ayat, kita dapat lihat pada jurnal yang pertama, penulisan ayat adalah seimbang di antara 2 hingga 4 ayat. Untuk penulisan yang kedua, jurnal yang kedua, setiap perenggan ada kesilapan dari segi pembanganan, iaitu tidak dibahagikan secara seimbang kerana adanya perenggan yang dibahagi dalam 2 sehingga ke 11 ayat. Untuk jurnal yang ketiga, penulisan ayat dan pembanganan dibahagi secara seimbang. Untuk jurnal yang keempat dan kelima juga, penulisan ayat adalah secara seimbang di antara 3 ke 4 ayat dan setiap perenggan dibahagi di antara 3 ke 6 ayat. Okey, dari segi elemen yang ketiga, kita akan lihat senarai rujukan. Baik, untuk jurnal yang pertama, jurnal ini menggunakan format rujukan yang dipanggil gaya penulisan Chicago, iaitu tahun buku diterbitkan itu ataupun tahun sumber rujukan itu ditulis di akhir penulisan rujukan. Okey, untuk jurnal yang kedua, rujukan telah menggunakan format gaya penulisan APA, iaitu penulisan rujukan dimulai dengan nama penulis, kemudian baru diikuti dengan tahun terbit. Untuk jurnal yang ketiga, rujukan ditulis tidak mengikut kronologi huruf awal nama pengarang. Jadi kita dapat lihat keserabutan dalam penulisan lah. Okay, jadi format rujukan pula dilihat bercampur-campur di antara gaya penulisan APA dan gaya penulisan UKM. Okay, baik. Untuk jurnal yang keempat, format rujukan telah ditulis menggunakan gaya penulisan APA, cumanya dilihat terdapat kesilapan dalam penggunaan at all dalam penulisan. Untuk jurnal yang kelima, format rujukan telah menggunakan gaya penulisan UKM, iaitu penulisan tahun terbit dalam rujukan adalah tanpa kurungan. Baik, dari segi rujukan, untuk kesemua jurnal terdapat rujukan kajian yang melebihi 10 tahun. Okey, untuk jurnal yang kedua, terdapat 10 rujukan yang digunakan dalam penulisan tetapi tidak disenaraikan dalam bahagian rujukan. Untuk jurnal yang ketiga, terdapat 6 rujukan yang digunakan dalam penulisan tapi tidak disenaraikan dalam bahagian rujukan. Untuk jurnal yang kelima, terdapat 5 rujukan yang digunakan dalam penulisan tapi tidak disenaraikan dalam bahagian rujukan. Okay, dari segi lampiran, untuk jurnal pertama, tiada penggunaan jadualatan graf dan tiada sebar lampiran. Untuk jurnal yang kedua, terdapat penggunaan jadual dan graf bar yang berwarna. Untuk jurnal ketiga, terdapat jadual dan skrip tembual disediakan. Jurnal yang keempat mempunyai jadual. Jurnal yang kelima terdapat jadual dan catapai yang berwarna. Okey, jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.